Di Malaysia, hak asasi diketengahkan dalam keadaan yang adil dan saksama secara holistik melalui Perlembagaan Persekutuan. Sebagai fasa undang-undang utama yang menjadi rujukan dalam bidang perundangan di Malaysia, hak asasi manusia telah diselitkan secara terperinci dalam Perlembagaan Undang-Undang Perkara 5 hingga 13 Perlembagaan Persekutuan menggariskan beberapa isu hak asasi manusia dan kebebasan yang diberikan kepada rakyat Malaysia dalam memenuhi kehendak mereka. Namun begitu, berbanding dengan kebebasan yang diberikan, ramai ahli masyarakat yang masih kurang jelas dan tidak peka akan kewujudan limitasi yang diletakkan terhadap kebebasan yang diberikan. Dalam kata lain, kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan mutlak. Bergerak selari dengan pembangunan negara, isu hak asasi manusia semakin ditekankan rakyat dalam menuntut hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang selesa di bawah pentadbiran kerajaan yang ada. Isu kebebasan diri, hak sama rata, kebebasan bersuara, kebebasan beragama, dan hak pendidikan sering diketengahkan oleh masyarakat. Hakikatnya, dalam menjaga perpaduan masyarakat pelbagai kaum, di negara kita, kebebasan yang diberikan perlulah adil dan tidak menyebelahi mana-mana pihak. Keistimewaan dan identiti negara perlulah dijaga selari dengan hak rakyat dalam memperoleh kehidupan yang selesa. Okey, selamat pagi, Cik. Siapakah nama Cik? Nama saya Floredan Seti. Okey, hari ini saya mau temu bual kamu dalam beberapa soalan saya ketengahkan kepada kamu lah ya. Okey, soalan saya, apakah yang kamu faham dalam Perlembagaan Persekutuan dan berikan saya beberapa perkara yang kamu tahu dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 5 iaitu kebebasan diri. Jika seseorang ditangkap, maka dia hendaklah diberitahu dengan seberapa segera yang boleh alasan-alasan dia ditangkap dan dia hendaklah dibenarkan berunding dengan dan dibelah oleh seorang pengamal undang-undang pilihannya. Okey, seterusnya, perkara 8, kesamarataan. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Yang ketiga, perkara 11, kebebasan beragama. Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada fasa 1-4 mengembangkannya. Okey, yang terakhir, perkara 12, hak berkenaan dengan pendidikan. Dalam pentadbiran mana-mana institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu pihak, berkuasa awam dan khususnya kemasukan murid-murid atau pelajar-pelajar atau pembayaran. Itu saja. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa dalam temu bual saya pada hari ini. Sama-sama. Secara kesimpulannya, isu hak asasi manusia akan sentiasa berubah mengikut peredaran masa dan pembangunan negara. Pelbagai usaha daripada badan kerajaan maupun bukan kerajaan
telah dijalankan bagi menegakkan hak asasi manusia yang dicabut. Undang-undang merupakan jalan utama yang dipilih oleh kerajaan dalam mengawal selia hak asasi manusia di dalam negara kita. Bersandarkan perlembagaan persekutuan, di negara kita masih mampu berdiri stabil dalam mendepani isu hak asasi manusia. Usaha daripada pelbagai pihak amatlah digalakkan dalam memberi kerjasama untuk mewujudkan suasana hak asasi manusia yang sentiasa terjaga untuk semua lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa, agama, warna kulit dan status kewarganegaraan. Sekian, terima kasih. Saya Sylvia Seti.